أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Yang kita hormati Tuan Pengerusi, yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh AJK, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kekuatan dan kesabaran umur yang masih ada, dapat sama-sama pada malam ini kita bertemu dalam jangka waktu yang agak lama. Dah hampir-hampir lupa lah jalan masuk tadi. Tapi alhamdulillah Allah berkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah di akhir bulan Muharram tahun baru Hijrah 1436. Banyak peristiwa, walaupun kita tak dapat sampai dalam bulan Ramadan dan seterusnya, maka insya-Allah banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin yang kita tak dapat nak lupakan, peristiwa yang menggembirakan kita dan yang mendukacitakan. Maka sebagai mukaddimah dia, antaranya makin berluasa bala bencana daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang nama dia kehancuran, kemusnahan, macam-macam. Antaranya yang berlaku di Negeri Sembilan. Saya bawa cerita tempat saya lah. Nah, ditangkap 3 orang laki-laki khunsa, dibawa mahkamah, dijatuh hukum bersalah kena denda, merayu di mahkamah rayuan, lepas. Maka ini kita lihat adalah satu yang merupakan kehinaan kepada kita orang Islam seluruhnya lah. Di segi khususnya di Negeri Sembilan lah, umum seluruh umat Islam, kerana begitu rendahnya nilai hukum Allah ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jaga-jagalah. Kalau yang kahwin 2, 3, 4, ada yang bawa ke mahkamah rayuan, itu mungkin kena lepas 3 orang, kena tinggal seorang. Macam-macam yang minum arak, masya-Allah. Makna dia kalau siapa yang pergi ni 9 lepas ni, yang lelaki boleh pakai baju kurung lah. Tu mana dia. Kalau ditangkap tak bersalah. 2 orang hakim daripada kalangan orang Islam tak mampu dia nak mempertahankan maruah agama dia. Ini satu kelemahan yang cukup menghina kita. Tak tahu lagi yang akan datang. Ini depan mata kita. Umat Islam yang dihina di Sri Lanka, umat Islam yang dihina di Rohingya yang cerita lah dahsyat. Di India, di China, di Palestin, sampai saat ketika ini juga umat Islam masih dihina dan ditindas sewenang-wenang oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita muhasabah, walaupun kita dah melihat, mendengar ceramah tentang Ma'al Hijrah ni. Kalau kita lihat, dia hanyalah merupakan perpindahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan umat Islam. Mengapa sampai kepada satu tahap yang
diperintahkan oleh Allah ini kena berpindah daripada Mekah. Kenapa? Apa yang Nabi buat ni sampai datang perintah Allah supaya berpindah ni? Apakah di Mekah ni, orang di Mekah ni bodoh sangat ke tak boleh nak terima ajaran yang dibawa oleh Nabi ni? Apakah orang Mekah ni miskin-miskin? Kalau kita nak lihat dalam sejarah, yang nama dia Abu Lahab, tatkala Nabi dilahirkan, hampir 100 ekor kambing tumbang. Kita 2 ekor ada? Tak ada kan? 2 ekor pun tak ada. Mari jauh ni kan? Dia hampir 100 ekor kambing, belum cerita unta lagi. Begitu menggambarkan kekayaan masyarakat jahiliah Mekah. Pandai. Masa Nabi keluar di Mekah tu, dapat dikesan antara mereka tu letak ya telinga kat tanah. Dia dah tahu dah bunyi tapak kaki unta. Ni bunyi tapak kaki unta ni sebelah selatan ni, ini kaki unta Nabi Muhammad ni. Dia tahu dah. Dia ambil bau je dia tahu dah. Itu bijak ni. Ni arah selatan Muhammad pergi ni, ada bau daripada selatan ni. Berapa puluh kilometer. Kalau daripada Mekah nak sampai ke Jabal Sur itu 4 lebih kurang 5-6 kilometer. Dia dapat kesan ni. Kaya yang namanya Muawiyah, antara keluarga yang terkaya di Mekah masa tu. Yang namanya Abu Sufyan, antara individu kalau nak dibandingkan dengan anda Krishnan pun tak boleh lawan lagi kekayaan yang namanya Abu Sufyan. Dia punya ladang dia, ternakan dia, perniagaan dia. Di mana-mana ada Abu Sufyan. Sehingga kan masyarakat jahiliah Mekah ni, musyrikin Mekah ni, dia boleh tawarkan kepada Nabi, kau nak apa Muhammad? Kau nak harta benda? Banyak mana kau nak? Kau nak nama pangkat? Kau nak pangkat nama apa yang kau nak? Kemasyhuran. Nak lantik jadi presiden pun aku boleh lantik kau. Kalau nak jadi lantik jadi agung pun aku boleh lantik. Kita boleh lantik kau jadi agung. Jadi raja boleh. Kau nak apa? Nak perempuan cantik, sebut je berapa orang nak. Begitu. Kaya raya dia. Mekah. Sampai dia boleh tawar. Tetapi Nabi tetap meneruskan kerja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mari sama-sama kita lihat. Sehingga kan penyiksaan, ditangkap, dipenjara sampai turun perintah Allah berpindah. Satu. Sebelum dia berhijrah Madinah ni, Nabi dah berhijrah ke Taif. Dahsyat penerimaan orang Taif. Nabi pun pernah berhijrah ke Habsyah, bertemu yang nama dia Maharaja Najasyi. Najasyi bertanya kepada orang Islam, kepada Muhammad, apa syariat yang kau bawa? Nabi jawab, yang kami bawa ni tak ada apa. Yang kami bawa ni nak mengeluarkan manusia ini daripada memperhambakan diri kepada makhluk, kepada memperhambakan diri kepada Allah. Maknanya yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia ini daripada kesesatan kepada hidayah, pada petunjuk. Ni kerja Nabi yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kan Nabi terpaksa berhijrah. Tengok, kita belum sampai kan? Belum sampai, hanya sebut-sebut kalau tak nak duduk kat Malaysia ni, boleh cari negara lain lah. Hanya kata-kata begitu ya. Belum lagi tindakan. Macam-macam. Nabi sampai diperintahkan berhijrah. Nak dibunuh akhirnya. Yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, ini mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kejahilan, kebodohan, menyembah manusia, menyembah makhluk ini kepada hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illa ghairu, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Tu. Syirik, khurafat, bid'ah mengeluarkan manusia tatkala itu bukan mudah, sebab kaya-kaya, pandai-pandai. Maka kesimpulan dia, nak mengeluarkan orang kaya ni daripada pengaruh ideologi yang menyesatkan mereka tu, yang nama dia sosialisme, kapitalisme, yang nama dia liberalisme, yang nama dia maddiah, kebendaan, keduniaan tu payah. Apalagi Nabi itu dah 1000 tahun lebih. Kita ni 100 tahun lebih pun payah. Nabi lagi payah.
lagi susah sebab 1000 tahun lebih semenjak kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Ideologi yang mempengaruhi jiwa manusia cukup mendalam. Sepati payah nak keluar. Kalau berkarat tu memang berkarat betul lah. Dah payah nak berus disental dengan apa pun tak boleh nak hilang lah karat. Tu dahsyat. Maka Nabi teruskan, sebab apa? Ini dah perintah Allah. Walaupun macam-macam, ditangkap, diseksa, dia hanya mengatakan la ilaha illallah, Allah ahad, ahad. Ini dia masyarakat ataupun manusia ni yang dibentuk oleh Nabi. Kita sampai ke belum ke tahap itu? Ini yang kita nak lihat ni. Yang mengeluarkan manusia daripada syirik, khurafat dan bid'ah. Contoh mudahlah kita bawa. Ini kita ni dah boleh faham lah. Kalau kita cerita kat kampung orang jual orang pisang pun boleh faham lah. Tapi dia saja tak nak faham. Yang pertama, syirik, khurafat dan bid'ah. Kita pergi satu tempat, kampung Hulu lah. Kalau kat tempat saya tu, kalau Hulu namanya Ulu Bayai. Tak ada dengar kan, tak pernah dengar Ulu Bayai kan? Ulu Bayai. Mana dia tu tempat tu memang Ulu, bas memang tak sampai lah bang tempat tu. Tak ada bas masuk lah sampai tu. Tapi sekarang orang dia kaya-kaya lah. Sebab masa Getah Maha, kapal sawit Maha, dia orang ada 10 hektar, 20 hektar ladang. Kaya-kaya, rumah besar-besar walaupun Hulu. Ni nak cerita ni. Ada di antara mereka yang susah, yang miskin, fakir, papa ke dana, rumah condong, nah atap pun bocor, pakai pun dapur kayu. Bawa satu trailer barang keperluan dia susah. Daripada pakaian ni sampai makanan dia, sampailah keperluan TV pun kita bawa lah. Yang nama dia peti ais, semua bawa. Nampak dia cari siapa dulu? Mestilah YB cari dulu kan? Ataupun ketua siapa dia yang ketua yang bawa ni? Ni dia tuan. Handsome ni tuan. Baik betul lah. Bersih ke tuan ni. Ikhlas betul lah tuan. Pemurah. Kalau tuan tak datang, matilah saya. Tak makanlah saya. Miskin sampai ke mati. Sanggup sujud cium kaki. Ini bapa kepada seluruh syirik, khurafat dan bid'ah. Nampak? Kita nak keluarkan masyarakat ni kepada tahap yang kedua. Tahap yang kedua iaitu dia nampak Allah lah. Dia beribadat lah, solat, puasa, haji, zakat, buat baik lah, sedekah. Tapi bila datang barang tu, dia jumpa juga. Tapi dia alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, kalah maha kaya ya Allah, kalah maha agung, kalah maha mengetahui, melimpah ruah nikmatmu ya Allah, kau datangkan, kau kirimkan melalui hamba ni. Dia nampak Allah. Seluruh itu Allah cipta, Allah jadikan. Termasuklah di dia seluruh harta benda tu, dan orang yang bawa tu, pemimpin seluruhnya itu adalah diciptakan oleh Allah. Dia nampak. Dia nampak rezeki itu Allah bagi, tetapi dikirimkan melalui orang. Itu alhamdulillah. Tapi bukan peringkat itu Nabi nak bawa manusia. Nabi nak bawa kepada peringkat yang ketiga. La ilaha illa ghairuh. Dia hanya nampak Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, tabarakallah. Dia nampak Allah, Qalah maha pemurah, Qalah maha kaya, Qalah melimpah ruah nikmatmu ya Allah. Dia tak nampaklah makhluk tadi. Dia hanya nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab alhamdulillah, syukur itu hanya kepada Allah. Tapi kita ni diajar terima kasihlah kepada manusia. Siapa yang berterima kasih kepada manusia, bermakna dia berterima kasih kepada Allah. Mana dapat tu? Ayat mana? Hadis mana? Alhamdulillah, tu ayat yang pertama. Syukur, yang berhak menerima ucapan terima kasih hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tu nak bawa ni yang Nabi bina. Nah, sehingga lahir ni manusia, para sahabat, para nabi. Tengok wali-wali Allah. Kita mungkin tak sempat nak cerita ni. Wali-wali Allah yang diangkat
oleh Allah. Sampai ke tahap itu kefahaman dia. Tapi tak payahlah cerita ke orang tu. Tuan-tuan, ya bang, tuan tahu tak ni? Apa dia bang? Barang-barang ni kan bukan tuan punya ni, Allah punya ni. Ya ke bang, kalau macam tu saya bawa balik boleh ya? Tak dapat apa. Maknanya itu hanya pegangan kita lah. Iman, akidah kita tak payahlah cerita ke orang tu. Itu namanya luruh bondo, orang Minang cakap. Habis-habis luruh tak. Itu untuk pegangan iman, akidah Islam kita. Tak payah cerita lah ke orang. Ni, nak keluarkan tu manusia. Maka syarat yang pertama untuk keluar daripada syirik, khurafat, bid'ah. Yang pertama, bacalah kitab mana pun, bacalah hadis mana pun, maknanya kita yang pertama mesti menjauhkan diri kita daripada makhluk, daripada manusia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah ustaz, bukan perintah ulama, bukan perintah qadhi. Perintah Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita kena jauhkan daripada makhluk. Makna jauhkan apa? Perasaan kita, keinginan kita, kehendak, kemahuan kita. Daripada manusia yang kaya raya, ada nama, ada pangkat, ada harta benda, meminta-minta kepada mereka. Boleh tak bagi? Bagi pinjam boleh. Bagi modal ni, bagilah subsidi ke, bagi peruntukan, bagi BRIM boleh. Tu meminta-minta. Sama ada dengan lidah ataupun dengan hati. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan meminta-minta dengan lidah, meminta-minta dengan hati sama ya. Dalam hati pula, di lidah tak minta lah dalam hati. Kalau dapat tu hati terus sonok tu sama ya. Dan minta-minta dengan lidah tu. Sebab apa? Kita baca ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku hanya menyembahmu ya Allah, aku hanya minta kepada Engkau ya Allah. Tapi sejauh mana kita memahami? Sebab kita bawa banyak tafsir ni. Kebetulan ustaz yang ngajar malam mengajar tafsir dia bang ya? Tafsir dia. Banyak kita bawa tafsir ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku hanya menyembahmu ya Allah, aku hanya minta kepada Engkau. Mengapa kita minta kepada orang lain? Mengapa kita minta kepada manusia? Kita baca ayat Allahus Samad. Ya Allah, aku hanya mengharap kepada Engkau ya Allah. Aku hanya menyandarkan harapan kepada Engkau. Mengapa kita masih lagi mengharap kepada manusia? Maka itu yang kedua. Itu tadi yang pertama. Mana kita mesti menjauhkan diri kita daripada makhluk. Yang kaya raya tapi dia lupa, lalai, leka, terpesona dengan dunia. Tak jaga iman, akidah, agama dia. Dia tak jaga. Jaga buat universiti, buat college. Itu bukan jaga agama, itu jaga kontrak. Nah, orang dapat tu buat, dapat bangunan, dapat kontrak, bekalan makan, bekalan tu kontrak, potong rumput pun dah kaya raya dah. Nah, kalau dia itu untuk agama, dah lama dah tak ada kemungkaran, maksiat, kerosakan, kehancuran di Malaysia ni. Tapi mengapa makin banyak universiti, makin banyak college, makin beratus ribu ustaz, ulama yang keluar daripada tahfiz ni, makin banyak pula kemungkaran maksiat. Ini yang persoalan yang perlu kita lihat. Nah, kita bukan nak kan, kita nak universiti, college banyak-banyak. Nah, ramai keluar daripada tahfiz-tahfiz soal agama, ada yang master, ada PhD. Tapi patutnya bila ramai tu makin kurang, paling tidak pun ni makin bertambah kemungkaran maksiat, kelab malam, disko dan makin bertambah. Apa hal? Ni yang kita kena lihat. Sebab apa? Sebab ni syarat yang pertama itu tadi, mesti menjauhkan diri kita daripada manusia yang lalai leka, dia hanya nak cari kekayaan, nama, pangkat, lupa dia kepada agama, lupa nak beribadat, nak belajar, nak mengaji. Sombong, bongkak pula. Malah dia pula membangunkan kemungkaran dan maksiat. Na'udzubillah. Kita kena jauhkan. Apalagi dia terlibat pula dengan rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengelakkan daripada syirik, khurafat, bid'ah ini, untuk sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah, yang diperintah kepada Nabi, keluarkan manusia, yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur ini. Yang kedua, kita mesti menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang jahat, mazmumah yang ada dalam diri kita. Hasad, dengki, riak, takbur, sombong, bongkak, bangga diri, kena keluarkan seluruhnya.
sampai tak ada lah yang nama dia kotoran-kotoran yang bersarang dalam jiwa kita. Seluruhnya jauh-jauh lontarkan seluruh sifat-sifat mazmumah. Maka yang tinggal itu hanyalah hati yang kosong, akhirnya baru diisi oleh Allah dengan ilmu hidayah, diisi dengan kefahaman agama. InsyaAllah. Ya. Ini yang kedua, mesti kita keluarkan diri kita, jauhkan diri kita daripada nafsu-nafsu yang jahat, mazmumah. Sebab itu yang kita sebut korban itu, yang kita sembelih lembu, kambing itu simbolnya. Tapi pada makna hakikatnya yang kita kena sembelih ialah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Itu yang ketiga, itu perintah Allah, bukan perintah ustaz, bukan perintah ulama. Yang ketiga, mana dia apa? Kita mesti jauhkan diri kita daripada adanya kemahuan dan kehendak. Memang kita lihat itu, kalau sepatah lalu payah nak faham, tapi kena faham. Jauhkan diri kita ni daripada keadanya kehendak dan kemahuan. Kita tak ada kehendak, kita tidak ada kemahuan. Sebab apa? Kehendak dan kemahuan itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan kemahuan Allah. Sebab maka itu disebut dalam Al-Quran, huwallazi khalaqakum thumma razaqakum. Itu fi'il madhi. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi itu makna dia benda yang dah berlaku, benda yang Allah dah buat. Makna dia Allah dah ciptakan kita. Khalaqakum tu makna dah ciptakan kita. 40 hari dalam alam rahim tu Allah tiupkan ruh. Bila Allah tiup ruh, razaqakum. Mana Allah dah tentukan mengikut kehendak dan kemahuan dia, seluruh rezeki kita dah sedia. Sama ada yang nama dia wang ringgit, harta benda, nama pangkat, ataupun hidup mati, jodoh pertemuan, sehat sakit, kaya miskin, semua Allah dah tentukan. Kita sekadar mampu memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ciptakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau bagilah apa saja bentuk cabaran dugaan yang mampu aku memikul. Janganlah Kau bagi yang tak mampu aku memikul, ya Allah. Ya Allah, limpah ruah, ya Allah bagi, ya Allah penuh, minta kepada Allah. Tapi tetap Allah yang boleh merubah, menukar dan sebagainya, bukan manusia. Maka itu kita tak boleh bergantung kepada kita rasa kita ada kebolehan, kita ada keistimewaan, kita ada kemampuan, kita ada tenaga, kita ada penglihatan, seluruhnya itu Allah bagi, Allah anugerah kepada kita. Nah, itu yang tiga perkara. Untuk mengelakkan daripada syirik, khurafat dan bid'ah, kita mesti keluarkan diri kita daripada tiga perkara. Bersih, suci, murni. Barulah Allah akan isi dengan ilmu, kefahaman, dan kita dapat menerima mudah, senang, dan dapat pula melaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Itu adalah merupakan kewajipan kita. Masya Allah. Bersih, suci, baru boleh masuk nur. Nurun ala nur. Contoh. Ini contoh mudah Maknanya, kalau kita nak letakkan, nak masukkan tepung ke beras ke gula, kita pastikan bekas tu yang cukup mahal harga dia. Sebab nilai ni mahal. Untuk makanan kita, tepung pastikan tempat yang bersih, suci. Kalau kita pergi beli, kita tak beli yang Tupperware, kita tak beli yang Tupperware, dia ada dua. Ada Tupperware, ada Tupperware. Kita mesti beli yang Tupperware, jenama yang mahal, harga dia beratus. Kalau Tupperware tu besar ni, RM1, RM2 ya, dia ratus. Maka kita beli tu kan, bawa balik, tahu kalau kita masukkan boreh tepung gula, tak kan? Basuh dulu, rendam, bau sabun, bilas 2-3 kali, kering, kita bau, cium, ada tak bau plastik, ada basuh lagi, dah pasti bersih, baru kita masukkan tepung gula beras. Begitulah hati kita, jiwa kita, rohani kita. Mana bila bersih, sebersih-bersih, sesuci-suci, semurni, baru Allah boleh masukkan ilmu, hidayah, nur. Kadang-kadang dia dapat ilmu tetapi nur dia tak dapat. Itu yang membawa dia mengampu itu. Kadang-kadang dia dapat hidayah tetapi nur dia tak dapat. Itu yang duduk orang kaki kat rumah. Kadang dia rasa cukup, cukuplah. Ada kat kampung saya,
Bukan nak hina. Rumah kat mana? Cerita-cerita dekat masjid. Kat masjid tu ada tak kuliah? Ada ya nampak. Ni cikgu tak pergi. Tak payah. Dulu ilmu yang kita dah belajar masa kecil-kecil tu, kita dah boleh solat, dah boleh apa, gunakan itulah. Nak buat apa lagi? Tu. Dia tak dapat nak merasakan tanggungjawab, kewajipan untuk ilmu ni, belajar ni, beribadat ni sampai akhir hayat, sampai mati. Maka yang kita nak lihat di sini kewajipan dan tanggungjawab kita mengeluarkan diri kita ni daripada 3 perkara ni. Insya-Allah. Maka itu tugas ustaz ni dia bukan mudah. Susah. Sebab nak meneruskan kerja yang dibuat oleh Nabi ni. Nah, yang terbaru, yang terkini pun Ustaz Nuruddin dah kena gam, dah kena larang dia mengajar sebab antara yang dia cakap dalam IKIM baru ni kan, sebelum Mahal Hijrah, sebelum tahun baru, yang doa akhir dan awal tahun dia pertikaikan di situ. Dia bukan wajib. Harus ya, siapa nak baca, bacalah. Jangan kita anggap dia itu sebagai wajib. Dia akan jadi bid'ah, syirik, khurafat. Ajak banyak kan. Mensentuh dengan tahlil. Mana manusia tak bersedia nak menerima ilmu, tak dapat dia tak apa. Tak faham, tanyalah. Sehingga hari ni pun dia pergi jumpa, tapi tak selesai masalah. Akhirnya dia membatalkan seluruh kuliah-kuliah dia di Malaysia. Rugi lah kita satu ulama besar yang ilmu dia cukup tinggi. Nah, Nuruddin tu yang berlaku. Maknanya manusia tak bersedia nak keluar daripada syirik, khurafat, bid'ah, nak menerima ilmu dia berbagai-bagai. Maknanya kalau di peringkat awal itu dia memang begitulah, tak boleh nak terima. Tapi di peringkat kita ni okeylah, tak ada masalah. Peringkat ini bawah. Apalagi kat Negeri Sembilan tu habis ya. Bila kita cerita ya tentang syirik, khurafat, bi'ah tadi tu, tak panggil dah mengajar. Habis kita dia cakapnya ustaz tu Wahabi tu, ustaz tu Syiah macam tak dapat datang sekali itulah. Kalau kita cerita syirik, khurafat, bi'ah yang ni cerita tadi tu, sekali itulah. Kita kena berterima kasih kepada Allah, kita memuji subhanahu kepada Allah. Habis tak datang. Ni bersedia ataupun tidak, kita alhamdulillah, masya-Allah. Tapi sebelum saya nak sambung itu, kita lihat, kita alhamdulillah Allah bagi hidayah, petunjuk. Seronok. Saya sebab dah setahun lebih tak datang sini, saya datang ni. Hari ni patutnya ada kuliah tempat lain. Tapi fikir-fikir dah tak ada, belum ada kontak lagi masjid. Saya pun call dia, cakap okey ustaz, tak ada masalah, baik ustaz. Masjid Ihsaniyah di Syekh 24 malam ni ramai bang, penuh masjid. Nah, besar kan masjid tu penuh. Tapi saya minta izin, boleh saya ada nak cerita hijrah sikitlah kat masjid, dah lama tak datang alhamdulillah. Nah, kalau dia tak bagi tadi, saya pun tak datang. Dia cakap okey ustaz, baik. Saya pun dah lama, dah 2-3 kali minta ni ruang yang nampak ni. Ya, saya ponteng walaupun tu kuliah bulanan, tapi saya tak ponteng selalu, sekali tu minta izin. Kalau dia bagi, tak bagi tak juga. Alhamdulillah. Nah, sampai bila? Sampai bila? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dia bukan perintah ustaz, perintah ulama, bukan perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan kepada kita untuk keluar daripada syirik, khurafat dan bid'ah. Kalau tak, nauzubillah, macam-macam lagi bala bencana yang Allah akan perlihatkan kepada kita, nauzubillah. Maka itu firman Allah ni yang berbunyi, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi zulalib minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur. Masya-Allah. Kamu nak tunggu bila? Allah tanya, kamu nak tunggu bila ni? Ustaz dah cakap lah, ulama dah cakap, Quran dah baca, bentangkan hadis supaya kamu keluar daripada syirik, khurafat dan bid'ah. Sampai bila kamu hendak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Sampai bila kamu nak berusaha sungguh-sungguh? Jangan sampai lewat. Sampai bila? Nak tunggu bila? Nak tunggu sampai Allah jadikan langit ni hitam, gelap gelita. Macam yang berlaku di Mekah baru ni, pukul 1 yang kita pertikai tu, dia cakap ini
pertukaran musim sejuk, musim biasalah. Saya pun 10 tahun duduk ke musim macam-macam. Kita lihat. Tapi yang ni luar biasa, bukan biasa. Sebab apa? Pukul 1 tengah hari dah macam pukul 9 malam macam sekarang ni. Tu benda yang luar biasa. Dulu biasalah yang nama dia debu asap, tapi tak sampai macam tu. Tu Allah perlihat. Nak tunggu macam tu, gelap gelita. Langit ni dah menyambung pula yang nama dia petir kilat, dan Allah datangkan yang nama dia punting beliung. Dalam sejarah negara kita ada tak kita dengar punting beliung? Belum kan? Negara kita ribut taufan biasalah. Adalah. Punting beliung ni belum berlaku dalam Indonesia. Kat Indonesia pun belum berlaku, ke Thailand pun tak berlaku, di Filipina pun tak berlaku. Yang berlaku ni Allah pilih Malaysia. Sebab apa? Ni yang kita kena lihat. Yang melanda tu ribut taufan, yang di Filipina, yang berlaku di Thailand, di Vietnam, itu ribut taufan, bukan punting beliung. Nah, Allah datangkan punting beliung baru nak sedar. Alhamdulillah. Ada yang sedar, tapi ada yang bertikai. Kalau sedar bertobat tu sebab takut dengan punting beliung tu, tak timur tak. Dah dia bertikai juga. Memang inilah manusia orang. Nak bertikai, nak komplain, kritik Ustaz. Ustaz tu pandai bercakap, itu pandai bercakap ya. Kan Ustaz tu pandai bercakap, Ustaz tu tak pandai bercakap pun masalahnya. Ustaz tu tak pandai bercakap, jangan panggil dia mengajar lagi. Salah ya. Kadang-kadang kita bercakap diubah pula, ditukar. Saya cakap, saya ni kalau saya membodek mengampu, mungkin boleh jadi mufti. Saya cakap itu diubah ni. Ustaz tu cerita kat Selangor, dia dapat tawaran jadi mufti, ditolak. Dah orang ni sebelah tengok saya. Kita cerita lain, cakap lain, dia pergi ubah lain. Ni manusia ni kan. Tu. Kritik macam-macam. Allah datangkan ribut taufan, punting beliung ni belum berlaku lagi. Kita tengok dalam TV ya, kita tengok dalam filem ya, yang berlaku ni di Amerika. Walaupun Allah datangkan tu bau yang 25 km sejam, tapi alhamdulillah ada yang sedar. Masya Allah, subhanallah, Allah akan marah kau ya Allah. Kita banyak dosa, kita banyak kemungkaran maksud jumlah kita pergi masjid surau. Pergilah di Kelang, kat Pandamaran, masya Allah, penuh masjid surau macam ni ya. Penuh masjid surau. Sebab ada yang ambil, ada yang dia buat tak tahu kan. Apa lagi kat Negeri Sembilan. Langsung tak apa dah Ustaz. Itu kan, itu perubahan monsun barat daya tu Ustaz. Memang saya cakap, makcik ni macam ahli saintis, mana belajar. Saya tanya ni, makcik monsun barat daya tak tahu dah, orang nyebut macam tu, saya sebut betul. Habis-habis dia cakap apa? Itu kan Ustaz kan, itu makna homosfera dah rosak Ustaz. Memang homosfera pun, apa homosfera tak tahu dah. Habis-habis dia cakap apa? Lapisan ozon dia dah nipis Ustaz. Makcik belajar saintis tak ada dah. Dia tak dapat lihat ni teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ambil iktibar pengajaran tak dapat. Ni dahsyat. Tapi alhamdulillah yang saudara. Nah, Allah datangkan. Itu baru 25 km. Belum 200. Maknanya bau bunga ya, belum buah lagi. Ataupun bau anak-anak ya, belum bapak lagi. Nak tunggu yang 200 km sejam. Kalau yang 200 km sejam tu, contohlah, na'udzubillah kan. Kalau dia melanggar syek-syek 8 ni malam ni, pagi besok, rumah kedai tu tak ada dah. Tinggal lantai ya. Tinggal lantai bang. Di 200, 250, 300 km tinggal lantai ya. Atap semua terbang ke mana tak tahu, Allah alam lah. Padang jarak, padang tu kukur tu lah mana ni. Kalau kepala pun putus bang, kepala tu. Nak tunggu tu, na'udzubillah. Tak, yang tak sadar tu. Ataupun awil malaikatu wa qudiyal Allah datangkan malaikat. Nama malaikat Israfil. Yang sebelum itu siang panjang 40 hari. Yelah, mungkin kita tak sampai lah. Wallahu alam. Minta-minta tak sampai lah kan. Biarlah mati dulu sebelum kiamat kan. Nah, Allah datangkan siang, ada yang sadar alhamdulillah. Ada yang ambil pengajaran iktibar, masya-Allah, jomlah. Ni nak kiamat ni. Ada yang tak sadar. Wih, sonok tu kan panjang ni, siang ni panjang tu. Boleh kita kerja banyak sikit, kumpul duit banyak sikit. Tu yang tak sadar.
Bila datang malam pula 40 malam. 40 malam. Ini tak mensayang. Sebab sekarang ni pun tanda-tanda tu memang dah ada. Ahli NASA pun pening kepala kan ni. Ahli saintis Amerika NASA duduk kat angkasa lepas, dia pun pening kepala. Dia tengok bumi ni makin laju pusing. Ni dia buat kajian tak habis, dia tak nak turun sebab belum habis kajian ni. Baru dia hantar bekalan makan melalui kapal, meletup pula kapal tu. 2-3 hari lepas dia hantar, tak tahu sampai ke belum. Dia angkasawan. Dia pun, bumi ni makin laju pusing. 40 hari malam. Yang sedar alhamdulillah. Dia masih suara mengaji bertaubat kepada Allah. Yang tak sedar, seronok waktu kan malam ni panjang waktu pula kan. Boleh kita tidur lama sikit tu. Yang tak sedar. Tu yang tak sedar. Nah, sampai bila? Sampai malaikat nak tiupkan sangkakala. Kiamat dah. Matahari terbit di barat. Kiamat. Bergoncang, berterbangan bertaburan. Macam kapas nak berterbangan. Macam debu. Tercabut bukit gunung ganang, hancur berkecai. Masa tu pun nak sedar. Alhamdulillah juga lah mungkin ada yang sedar. Panggil lah ustaz. Assalamualaikum. Apa? Sekejap lah. Apa ni? Nak kiamat ni? Yolah, tahu lah kiamat ni. Ajarlah saya mengaji lah. Tak dapat dah nak kiamat, nak ngaji apa lagi? Nak kiamat. Jangan ustaz, dosa ustaz. Tahu pula dosa bala. Nak kiamat pun dosa bala. Tu dia. Tak dapat nak ngajar dah. Yang itu yang sedar. Kemungkinan Allah terima taubat ni, Allah akan tercipta ada hadis ni. Allah alam. Tapi yang tak salah, tak apa dah. Kiamat selesailah masalah. Mati semua. Tu dia bang, setengah. Orang kafir, orang Yahudi, Kristian, orang Islam, tak apa dah. Kiamat hancur, selesailah masalah. Wa ilallah turja'ul umur. Akan kembali urusan seluruhnya kepada Allah. Allah jadikan hari kiamat dibentang. Bila berlaku ya kiamat tu, makna dia Allah akan bentangkan yang nama dia padang mahsyar. Ni dia kehebatan Islam, Al-Quran, hadis ni. Yang cerita tak ada dalam kitab lain, tak ada dalam agama lain. Dibentangkan yang nama dia padang mahsyar. Nah, seluruhnya berbondong-bondong, berduyun-duyun ya Allah, macam-macam kumpulan lah. Wallahualam, kita tak sempat nak cerita gambaran keadaan manusia di padang mahsyar. Kalau ceritakan pada satu kuliah lain. Tapi kita boleh gambarkan yang dapat rahmat, yang dapat nikmat, yang dapat azab sengsara, masya-Allah. Memang kelang kabut lah di padang mahsyar. Macam mana gambaran tu? Kena buat kuliah lain nak cerita padang mahsyar. Nah, berbondong-bondong berduyun dengan azab sengsara dia. Nampak api menjulang-julang neraka. Masih lagi dia boleh tu bang cakap tu. Kita cerita yang tu ada. Ya kalau ustaz macam tu ustaz. Dah kita nampak api tu, ustaz nak balik ustaz. Ya Allah. Aduh punya bingung. Sampai saat tu pun dia nak bertikai. Gustan. Kan tak sampai nak cerita macam mana boleh gustan, kalau tak boleh gustan kena cerita dalam kuliah lain. Nah, yang penting kita nak sebut situ seluruhnya akan lihat. Dia ada yang nampak Allah, ada yang tak nampak. Tapi nak sebut tu seluruhnya akan berkumpul di depan Allah, baru dia sedar. Yang tak sedar tadi, setengah yang tak sedar tadi baru sedar. Setengah yang tak sedar kat dunia dulu baru. Sebab apa dia sedar? Sebab baru dia nampak. Itu disebut walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Baru dia lihat, ya Allah, besarnya, luasnya. Ya nama dia padang mahsyar, ya Allah, besarnya kekuasaanmu ya Allah. Baru dia nampak. Dia terbalik. Kat padang mahsyar kita nampak dulu, baru dengar. Kat dunia ni kita kena dengar dulu, baru nampak. Kan? Alhamdulillah lah kita dengar, baru nampak. Kita cerita, kita boleh menangkap, faham ni. Kalau cerita kat kampung saya mampu, dia tak faham. Kali-kali betul tak faham. Tapi cerita ni sebab apa? Sebab kita belajar, kita nampak dah. Memang Allah. Nampak? Sebab kita belajar. Maka itu kita kena dengar. Nak tak nak kena dengar. Suka tak suka kena, baru dah dengar, baru faham, baru nampak. Kat dunia. Kat akhirat dia nampak dulu. Ya Allah. Allah pun tanya. Limanil mulkil yaum? Siapa punya kerajaan yang besar pada hari ini? Macam mana jawapannya? Allah tanya ni. Macam Allah, siapa punya kerajaan pemerintahan yang besar pada hari ini? Allah tanya seluruh ni.
Yang tak sedar dulu kat dunia, dia ingat dia otak dia ingat. Kan kat dunia dulu kerajaan yang paling besar kan kerajaan Amerika, paling dunia. Mana Bush, mana Barack Obama, dia tengok nampak tak tahulah muka wallahualam macam mana. Kan kat dunia dulu, kan kat Malaysia dulu kerajaan yang paling besar sekali kan BN, dekat 1 tahun merintah BN. Dia cari BN bang kepada masyarakat. Cari BN, mana BN mana? Cari tak jumpa bang. PAS pun tak ada, keadilan pun tak ada. Seluruhnya jawab, al-mulkil yaum lillah. Kerajaan yang besar pada hari ini kaulah Allah yang maha berkuasa. Seluruh dia jawab. Maka itu dia pun dengar. Dia dah nampak, dia pun dengar, ya ini dia Allah yang maha besar, Masya Allah. Dia pun dengar. Apa yang dia dengar? Seluruh para malaikat, orang yang bertakwa, beriman. Ni ulama-ulama bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bergema. Baru dia dengar. Bila dia dengar tu, dia kat dunia dulu sebut juga. Tapi masa baca tahlil lah. Dah lah baca tahlil tu, baca pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam tu lah. Maka dia sangat masa tahlil, masa dalam masjid, dalam surau, hidup dalam kereta, dia tak ada nak seorang. Duduk dalam kereta pun dengar muzik, lagu-lagu hiburan. Cendrawasih burung di awan, terbang tinggi berkawan-kawan. Tu lagu-lagu yang menghiburkan. Saya 2 rangkap tu lah faham, lain tak faham. 2 rangkap tu saya faham. Itu sebab cerita cendrawasih tu. Maka dia pun berguling-guling, menjerit-jerit bila dengar tu. Sebab tak pernah dengar. Farja, ya Allah, baliklah aku dunia, ya Allah, aku tak pernah dengar ni dulu, ya Allah, aku nak pergi masjid, nak pergi surau, nak mengaji, aku nak ikut kebenaran, ya Allah. Guling-guling nampak pula tu guru ni Aziz. Tu guru. Ni kan cerita politik bang, kebetulan kan cerita. Tu guru, ya Allah, tolonglah hamba. Hamba tak nak tolong gapo dah mu. Dulu kat dunia hamba ajakmu, mu buat tak tahu. Hari ni mu nasibmu, aku nasib aku tu. Guling-guling tengok Mahdi. Mahdi dah nasib baik jumpa kaum Mahdi, nampak muka dia buat tak tahu masam. Istabaru alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Itu ayat yang ke-200 berapa surah Baqarah. Dia lihat Mahdi, melihat pemimpin. Panggil, tu pagilah saya sini sikit, pergilah peruntukkan sikit beri kau apa yang betul lah. Minta. Dia buat tak tahu lah. Dia buat tak kena. Wa ra'awul azab, api neraka menjulang-julang. Wa taqatta'at bihimul asbab. Masa tu baru nak perasan. Baru dia fikir. Lau anna lana karratan fa natabarra'a minhum. Kalau aku balik ke dunia sehari pun cukup dah. Aku tak lantik kau jadi pemimpin dah. Baru nak perasan, baru nak sadar, baru nak berfikir kepada mahsyar. Nak buat apa bang? Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Allah perlihatkan rugi. Dia pun cakap, yang kau bodoh sangat pasal apa? Kau dah tahu aku dah suah menyerang kau, nanti aku lagi pasal apa? Itulah jawabnya. Hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Mau joget bawa guling-guling farjina tadati. Mana tu ni? Tahap kesedaran manusia ni setengah sampai di padang mahsyar. Dah tunggu sampai itu. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi zulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allah turja'ul umur. Maka itu yang kita lihat pada malam ini, muhasabah diri kita. Kita punya tanggungjawab, kewajipan mengeluarkan manusia ni daripada syirik, khurafat, bid'ah. Ni kerja kita yang perlu kita teruskan. Alhamdulillah, ini usaha tu dah ada. Tapi mungkin ada kelemahan ni, maka mungkin taubat kita, keampunan kita, ibarat mungkin Allah tak terima lagi. Allah nak terima ni, tapi kamu kena buat lagi. Ini macam-macam dugaan cabaran yang Allah bagi untuk jadi pengajaran kepada kita. Sebab saya nak tutup dengan hadis ni. Hadis, alhamdulillah,
Allah masukkan kita dalam orang yang sentiasa berjuang, berkorban untuk menegakkan agama Allah. Ini perjuangan kita insya-Allah. Yang diriwayatkan oleh Tabrani yang kita biasa dengar hadis. La ilaha illa ghairuh. Tiada Tuhan, dialah Tuhan yang Maha Esa. Wa inna adakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha zira'in. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayudkhulaha. Di antara kamu jahat, melakukan dosa, kemungkaran, maksiat. Masya-Allah. Habis-habis ya. Tak tahu cuma maksiat, kemungkaran yang dia buat. Jahat lah. Kalau kita nampak muka kau ni kan, tak tahulah, jahat sampai ke mati. Nauzubillah, jangan cakap itu. Contoh lah kan. Sehingga akan kejahatan yang dia buat itu, langkah yang terakhir, hatta yakuna bainahu wa bainaha zira'in, satu langkah yang terakhir itu dia melangkah masuk neraka. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, Allah tetapkan bagi dia gustan balik dia tak melangkah dia terus sampai akhir hayat dia melangkah bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibun, itu kita pun tak sempat nak baca ayat tu. At-taibun al-abidun, ada 9. Wa basyiril mu'minin, bagi berita kepada orang beriman. Taibun, bertaubat dia, kembali dia. Masya-Allah. Saya fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia buat baik, bertaubat, beramal soleh. Masya-Allah, lebih baik pula kemungkinan daripada kita. Fayudkhulaha, Allah masukkan dalam syurga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha zira'in fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayudkhulaha. Nauzubillah. Kita yang ada dalam masjid, dalam surau ni, tempat mengaji, tempat ibadat ni, lihatlah diri kita. Dah insya-Allah Allah sampaikan janji dia. Kita baca doa setiap masa, setiap waktu. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita dah buat baik dah. Dah apa benda yang kita tak buat, daripada yang kecil sampai yang besar, sedekah, amal jariah, zakat ni, sehingga solat ni, seluruh yang kita buat dah. Tetapi dan disebut tu wa inna bainaha wa bainahu zira'in, sehingga kan langkah yang terakhir itu masuk syurga lah. Ibadat, kebaikan yang kita buat ni, langkah yang terakhir kita masuk syurga lah. Kalau kita berlangkah, selangkah ni masuk syurga lah. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi Allah tetapkan ni ketentuan dia. Terpesona lalai leka dengan dunia. Dah kekayaan. Itu ya contoh yang saya bawa dekat Bahau. Ini cerita waktu bang. Jangan cerita lah wali-wali, ulama-ulama dulu bagaimana Allah sesatkan dia. Na'udzubillah. Dia terpesona lalai leka, sombong bongkak. Wali pun. Ini yang di Bahau ni orang biasa ya. Biasa pun makna dia dalam hidup dia, kalau solat tu berjamaah di masjid, saf yang pertama lah, belakang imam. Kalau ada penuh belakang imam tu, saf pertama dia sanggup lah. Kalau ada belakang lah, ni tempat aku dulu sanggup macam tu. No. Tapi fayamalu bi amali ahlin nar, dia berpatah balik. Dia buat amalan ahli neraka. Dah 2 tahun nak meninggal, na'udzubillah. Inilah kita doa kepada Allah. Jangan kita rasa selesa. Kita bukan duduk di dalam zon yang selesa. Bila-bila masa Allah boleh, maka itu doa tu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala dini nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa tu banyak-banyak. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah. 72 tahun. Yang kek Bahau, kalau kita pergi siang kan Bahau tu biasa ya. Biasa kan. Tempat shopping, tempat beli belah tu, tempat buat urusan. Tapi kalau pergi malam, hidup. Sehingga orang mengatakan Bahau tu haknya Negeri Sembilan. Kalau malam disko dangdut dari malam lah. Saya cerita itu. Jangan besok nampak muka ke Bahau pula. Saya cerita ni, kan besok nampak muka tu. Nah, satu hari kawan pergi serbu kelab malam 2 pagi, bukan pukul 10 malam, 2 pagi. Jumpa pakcik, tanya pakcik, berapa rumah ni pakcik? 72 tahun. Mang, relax. Apa buat pakcik? Minum.
Apa minum ni pakcik? Arak. Mau relax, tak ada macam tak ada rasa, tak rasa berasa, tak rasa besar, tak ada rasa takut. Tak boleh pakcik, apalah tak boleh. Mabuk. Tak mabuk tau. Dia cakap, tak mabuk lah. Kalau tak percaya, kau pergi ambil satu beli dan minum. Tak mabuk tau. Tu lah. Tak boleh macam tu, cik. Tak nak cucu. Jomlah balik, kita mengaji, pergi masjid, bertaubat. Alang-alang minum arak, biar hati. Tu dia. Na'udzubillah. Mana ini yang kita takut. Mesti kita rasa gerun, gentar, takut diri kita jadi macam tu. Na'udzubillah. Mana kita mesti gunakan tenaga yang ada, kekuatan yang ada, penglihatan, pemikiran, akal, ilmu yang ada ini untuk sama-sama terus bergerak ke depan untuk kita menegakkan agama Allah sebagaimana tertegaknya Islam oleh Nabi dan para sahabat. Oh, Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita tak termasuk dalam gulung. Kita buat baik lah. Tapi akhirnya Allah paling. Dapat 2 juta bang. 2 juta. Ini 2 juta. Tak pernah tengok kan. Tengok 2 juta ni. Ini kalau tak habis minggu ni, mati aku 2 minggu ni, isteri aku jadi dia kahwin muda pula dia rasanya tu. Habis 2 minggu. Malam disko daripada Paris, London, Jerman sampai ke Jakarta, sampai ke Filipina, sampai ke Bukit Bintang. Alhamdulillah. Habis 2 juta. Jadi janganlah kita rasa dengan apa yang kita buat ini dah layak masuk syurga, belum. Banyak kerja yang kita buat sampai akhir hayat, sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir. Kita mengaji, belajar, beribadat, buat baik semua. InsyaAllah Allah masukkan kita dalam husnil khatimah. Sebab kita lihat apa yang berlaku depan mata kita sebagai penutup dia. Kesedaran ni sebenarnya cukup rendah nilai ni. Jangan cerita lah seksa tadi, orang dia sanggup berdepan. Sebab apa? Seksa ni dunia sementara, seksaan Allah selama-lamanya. Kita agak macam mana kita kena. Kita baru diminta berkorban ni dengan perasaan dia. Ni sebagai penutup lah. Tadi cakap tadi akhir ni penutup. Tadi dia lain. Tadi akhir ni penutup ni. Nah, kita baru diminta berkorban. Sampai sekarang kita sebut tadi, orang Yahudi terus menganyang umat Islam. Dan yang berlaku di Syria ni dia puak-puak Yahudi yang nama dia CIA ni. Dia tak boleh lihat kebangkitan Islam sama ada di Mesir. Sampai sekarang ni puak-puak Yahudi di Mesir minta supaya Muhammad Mursi dan pengikut dihukum gantung. Ni apa usaha yang kita nak buat ni? Apa yang kita nak laku, apa yang perlu kita buat? Kita hanya minta berkorban dengan perasaan dia. Yang dia sampai hari ni, kanak-kanak Palestin ni 10,000 orang hilang lenyap itu. Ni yang berlaku. Mereka berkorban dengan jiwa, raga, harta benda. Kita dengan perasaan ya. Minta boikot ya. Boikot barang-barang keluaran Yahudi itu pun tak mampu. Masya Allah. Mana iman? Setakat mana iman, akidah, kepercayaan kita? Nak suruh boikot ya barangan Yahudi. Apa sebenarnya, apa saja jenama-jenama Yahudi kita nak boikot. Masa dia bom lu bersemangatlah. 3 hari ya semangatnya. Itu semangat apa nama itu? Semangat atau taubat, tak nak makan. Taubatlah, taubat sama belacan ni. Rasa podeh berhenti, dah hilang podeh, balun balik. Tu dia. Nah, sebab apa? 3 hari ya. Lepas 3 hari tu nampak muka makan McDonald. Yang pakai tudung, yang pakai songkok putih makan McDonald. Tu. Saya nak sebut tukang masak terkemuka, dia mengatakan dia tu kelahiran England, tapi dia duduk di Australia mungkinlah. Saya pun tak kaji habis. Sebab itu bukan bidang saya kita kan. Tapi sekadar kita maklum itulah. Tukang masak terkenal, terkemuka, nombor 1, bukan Chef Wan ni. Ni tukang masak di Australia ni. Dia terkenal. Orang sini akak belakang tu pun ada yang kenal. Dia mengeluarkan kenyataan dalam suatu khabaran TV radio. Ni makanan McDonald ni tak ada kualiti. Daging burger McDonald ni campak ke anjing, anjing pun tak nak makan. Di Saman ni, McDonald Saman ni. Masuk mahkamah, monang dia. Monang dia bang. Siapa nama dia? Nak tanya adik dia tak percaya. Dia tahu dia apa.
Ini bukan kelentong punya cerita lah. Sebab saya nak sebut bahasa Inggeris tu dia berkelok sikit lidah situ. Tapi lebih kurang bunyi Jamie Oliver. Jamie Oliver nama dia. Dia keluarkan kenyataan. Dia lawan Jamie Oliver, lawan. Menang ni. Sebab apa? Kalau tak percaya, saya boleh gali balik kubur ni yang orang mati ni sebab sakit makan McDonald ni. Dia gali balik, dia tengok dalam perut dia daging McDonald tak hancur. Tu bukan cerita halal haram lagi ni. Bukan cerita ni mana dia cerita ni Yahudi belum. Ni cerita tak ada kualiti ni. Orang Australia pun tak nak makan, anjing pun tak nak makan, kita pergi makan. Ni di mana kita nak letak muka. Cuba dengan apa tindakan sikit yang kita buat ni, dah hampir setengah ekonomi Yahudi jatuh. Teruskan sampai tutup McDonald. Boleh? Kat Shah Alam ni paling banyak McDonald. Hospital tak ada, McDonald banyak. Hospital tak ada. Saya tengokkan dulu kita cakap, dah siap lah, dah kena siap lah dari gereja. Saya ingat, tak jadi, rupa jadi je buat. Dulu orang Shah Alam marah, dia buat sonyap. Lu tanya juga orang Shah Alam marah. Nak buat gereja, hospital pun tak ada, nak mampu apa? Tu dia marah orang Shah Alam ni. Tapi dia buat sonyap kan, tapi tu pulang kan. Ni antara McDonald ni paling banyak kan Shah Alam. Bosor-bosor lah tu. Ni. Mari kita cuba. Tutup satu lu tengok je. Tak kelang kabut dia. Sekarang setengah lah. Kalau tak ada apa-apa, akhir tahun ni, tahun depan awal, kemungkinan berlaku satu kejatuhan ekonomi dunia. Sebab kita boikot ni, insya-Allah. Sampai tutup. Jangan maknanya semangat tu semangat ataupun taubat sama belajar. Jadi cukup sampai tu sampai situ. Sebab dah lama tak datang. Nanti kalau panjang-panjang cerita marah orang. Apa ustaz ni dah lama tak datang, panjang mana pula cerita kan. Jadi saya rasa sekadar itu. InsyaAllah kita sambung dalam kesempatan yang lain lah, insyaAllah. Hanya kalau ada soalan ni, sebab nak habis 8:30. Kalau ada soalan ni. Tapi saya agak dah, kalau saya buka soalan memang tak ada soalan, tak ada yang soal. Sebab dia orang pandai-pandai bang. Saya akan datang lah kalau sampai lah kan saya hidup, saya nak suruh buat yang ada master buat PhD lah. Kalau kita buat PhD ni setengah boleh dapat PhD. Mana? Beratus bang ustaz. Daripada kuliah subuh ni, besok lagi kuliah subuh pula ni. Kuliah duha, kuliah tengah hari, kuliah petang, malam ni cerita lah. Memang inilah kualiti ni insya-Allah. Kita bangkit bangun kan. Dah sampai kepada peringkat yang dilahirkan oleh Nabi. Dapat sama-sama kita berjuang, berkorban sehingga akhir hayat kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sekadar itu saya mohon maaf kelemahan kurangan kesilapan. Jumpa lagi insya-Allah. Hanya seperti biasa masih ada tabung derma untuk pusat pengajian Quran dan tahfiz belajar ya. Tadi pun daripada sorting nak persiapan kita buat camp cuti sekolah ni. Pendaftaran di Sabtu minggu depan sebulan. Sebulan tu pun 400 je. 400 itu saya tengok tadi setengah bulan ni 400. Ni sebulan 400. Dulu 380 naik 20 ringgit sebab apa? Sebab minyak naik 20 sen. Barang-barang naik semua kan, tu naik 20. Tak ada, tapi tak ada masalah. Siapa yang berajak boleh hubungi saya. Minggu depan hari Sabtu daftar insya-Allah. Terima kasih kepada sumbangan. Allah berkati sumbangan kita. Tutup dengan zikir yang kuat-kuat. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكبير الله